ada satu kitab yang saya ingin perkenalkan. Dia panggil kitab ni, kitab dalam, dia panggil apa? Mengenai kawaid bahasa Arab. Kawaid bahasa Arab maksudnya apa? Kitab yang menerangkan the grammar of the Arabic language. Jadi bahasa Arab Al-Quran sebenarnya adalah bahasa yang perfect. Kerana Al-Quran dalam bahasa Arab kalam Allah yang datang dari Allah Ta'ala sendiri. Jadi Al-Quran dia dalam bahasa Arab. Dan bila kita belajar Al-Quran, makna kita belajar bahasa Arab Al-Quran. Dan pada asasnya bahasa Arab biasa dan juga bahasa Arab Al-Quran, perkataan-perkataan tu ya terbahagi kepada beberapa kategori. Jadi nak faham tu, inilah kitab yang saya kata kita baca bersama. Itu dia terangkan daripada asasnya bahawa dia kata bahasa-bahasa manusia ni sebenarnya terdiri daripada huruf-huruf yang diatur menjadi perkataan. Jadi kalau huruf tu macam mim, sim, jim, dal, ya, bila digabungkan menjadi satu perkataan, itu dipanggil masjid. Perkataan-perkataan ni bila disusun, maka dia menjadi ayat. Kalau bahasa Indonesia dipanggil kalimat. Contohnya perkataan yang disusun ni, usalli fil masjidi. Jadi perkataan-perkataan tu, kalau kita terjemahkan, usalli, aku solat, fi, di, al-masjidi, masjid itu. Maka daripada ayat inilah yang kita nak kenal bahawa dalam bahasa Arab ni perkataan-perkataan tu pada asasnya terbagi kepada 3 kelompok. Satu isim, isim makna nama. Nama bagi benda, nama bagi tempat, nama bagi perbuatan. Macam dalam ayat ni masjid, al-masjidi, itu dipanggil isim, nama, nama benda, masjid. Itu dipanggil isim, ismun, isim ringkasnya. Begitu juga kita ada perkataan yang kategori fa'al, fa'lun, fa'al. Dalam ayat ni usalli, aku solat. Dan kemudian ada perkataan kategori apa? Haraf. Ni contohnya fi. Jadi bila kita belajar bahasa Arab, begitu juga bahasa Arab Al-Quran, sebenarnya secara umumnya perkataan-perkataan dalam bahasa Arab, perkataan-perkataan Al-Quran ni terbagi pada 3 kategori. Isim, nama, macam-macam nama, fa'al, perbuatan, ataupun kata kerja, macam-macam perbuatan kata kerja, harf. Harf perkataan, dia panggil kata tugas. Tugas dia apa? Nanti kita akan fahami dari masa ke semasa. Baik, kembali kepada ayat Al-Quran tadi. Ayat surah Al-Qamar, ayat yang ke-17, ayat yang ke-22, ayat yang ke-32, ayat yang ke-40. Sebenarnya bunyi ayatnya sama. Ya. Sebutan ayat yang sama. Itu kita ayat yang sama berulang-ulang ya dalam surah Al-Qamar sebanyak 4 kali. Allah Ta'ala bagi tahu kita, dan sesungguhnya ya. Jadi kita terjemahkan tadi apa? Wa dan laqad, lam di atas la tu sesungguhnya, qad sesungguhnya, yassarna telah memudahkan oleh kami, Al-Qur'ana, Quran itu, lidzikri, li bagi, adzikri peringatan itu. Fahal min muddakir, fa maka hal adakah min daripada muddakirin, orang ambil pelajaran. Saya pernahlah kawan-kawan tanya, berapa lama kita belajar nanti boleh dapat dan faham? Saya kata kalau kita belajar satu ayat lah yang kita dapat. Dan cara nak dapatnya, ya pertama sekali bila kita dengar,
kita nak kena ingatkan makna setiap kalimat yang kita belajar tu. Kalau kita punya daya ingatan lemah, tak cukup cekap nak mengingat, buat catatan. Wa dan tulis laqad, lam sesungguhnya, qad pun sesungguhnya, yassarna telah memudahkan oleh kami, al-Qur'ana Quran itu, li bagi, az-zikri peringatan itu. Fahal, fa maka, hal adakah, min daripada, muddakirin orang ambil pelajaran. Baik jemaah sekalian, sebenarnya mana handphone tadi? Apa punya handphone? Sebenarnya dalam handphone kita ada aplikasi-aplikasi yang sebenarnya boleh kita gunakan untuk membantu pembelajaran Al-Quran. Jadi kebetulan saya ada handphone kat sini, saya nak tunjukkan ada aplikasi yang dia panggil terjemahan Al-Quran per kata. Ya. Contoh di sini. Jadi aplikasi ini kalau kita buka kat Play Store, kita boleh download secara percuma saja. Hebatnya apa? Kerana apa? Kalau kita buka, perkataan-perkataan ini, kalau kita tekan, dia boleh keluar makna per kata. Jadi bagi anda yang ingin dapatkan rujukan tambahan, untuk mudah membuat rujukan terjemahan perkata dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris pun ada, dalam bahasa-bahasa lain pun ada, maka nanti boleh download. Dia punya ikon, kalau nak tengok, nanti boleh saya tunjukkan juga. Okey, siap, dia tak fokus tak keluar. Tak apa, nanti kita share, tak nampak, tak jelas-jelas. Baik, Al-Quran dia panggil terjemahan perkata ataupun Al-Quran words by words. Baik, ayat ini sebenarnya ayat yang Allah beritahu kita Al-Quran mudah untuk diambil pelajaran dan ingatan. Kaedah belajar ada dengan kita belajar terus makna perkataan-perkataan bahasa Al-Quran ini dalam bahasa kita. Bahasa Melayu, kalau orang nak terjemahkan bahasa Inggeris pun boleh juga. Dan of course, kita kena menghafal. Bila kita dengar makna, bila kita dengar perkataan bahasa Al-Quran atau bahasa Arab tu, kita dah tahu makna. Bila kita baca pun, kita dah tahu makna. Dan simpan dalam memori kita, ingatan kita. Kalau kita hanya dengar, baca, tapi tidak menghafal, maka ilmu itu tetap berada dalam kita kata kertas atau dalam kitab atau dalam komputer. Yang pentingnya kita nak transfer hafalan dalam ingatan kita. Baik. Sedikit lagi saya nak explore berkenaan dengan ayat ini. Ayat ini adalah ayat yang mengingatkan kita Al-Quran ni mudah untuk diambil pelajaran dan ingatan. Jadi jangan sekali-kali kita go against ataupun jangan kita lawan apa yang Allah cakap. Jangan kita kata Quran ni payah, susah. Jangan begitu. Kalau Allah kata mudah, yakinlah mudah. Berusaha, berikhtiarlah. Dan minta Allah Ta'ala mudahkan untuk kita. InsyaAllah. Kalau kita berusaha, Allah pasti akan bagi. Dan kita dari masa ke semasa akan juga meneliti ayat-ayat lain yang terkait dengan ayat Al-Quran ini. Jadi untuk itu saya akan gunakan rujukan-rujukan yang pelbagai. Contohnya di sini ada long list ni. Salah satu daripada yang saya akan gunakan juga adalah terjemahan Al-Quran digital. Kerana apa?
dengan rujukan yang ada ni, memudahkan saya nak kongsi kepada anda sekalian surah-surah dan ayat-ayat yang kita nak rujuk. Contohnya tadi, kan saya kata surah Al-Qamar, surah ke berapa? Surah yang ke-54. Sebab apa? Kita nak tahu, nak tengok ayat-ayat yang kita nyatakan tadi, ayat yang ke-17. Tengok ayat yang ke-17 yang Allah sebutkan tadi, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Itu ayat yang ke-17. Seterusnya ayat yang keberapa tadi? 22. Tengok ayat yang ke-22 sama bunyinya, walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Apa makna wa tadi? Wa dan. Laqad, apa makna dia? Lam sesungguhnya, qad sesungguhnya. Yassarna, apa makna yassarna? Telah memudahkan oleh kami. Jadi sambil itu saya kenalkan, na di sini adalah kami. Yassarna, telah memudahkan oleh kami. Ini tadi dia kategori apa? Fa'il madhi. Perkataan yang telah berlaku. Telah Allah mudahkan Al-Quran itu lidzikri, li bagi adzikri, peringatan itu. Fahal, maka hal adakah, min daripada muddakirin, orang ambil pelajaran, orang ambil ingatan. Seterusnya tadi ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-32. Tengok, sama lagi bunyinya, ya. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah kata, dan sesungguhnya telah memudahkan oleh kami akan Quran itu bagi peringatan. Fahal min muddakir, maka adakah daripada orang ambil pelajaran? Dah 3 kali kita jumpa. Dan seterusnya ayat yang keberapa tadi? 40. Sama bunyinya. Kalaulah sekali Allah Ta'ala sebut pun dah memada bagi kita, ini kan pula 4 kali. Mestilah mempunyai hikmah, mestilah mempunyai pengajaran, mesti kita kata mesej yang sangat penting yang perlu kita berikan perhatian. Namun kita hidup di akhir zaman, hari ini umat Islam kita ramai telah dijahilkan daripada Al-Quran. Kita telah pergi sekolah, kita telah pergi universiti, ada yang dah pencen, tetapi kalau Al-Quran ini tidak kita pelajari sungguh-sungguh, bukan sahaja bacaan-bacaan solat yang kita tak faham, bahkan bacaan Al-Quran suratul Fatihah pun kita tidak akan faham. Maka untuk itu, inilah yang kita nak usahakan dari masa ke semasa untuk kita pelajari Al-Quran, pelajari bahasa Al-Quran, dan kita juga nak belajar bahasa yang kita berkomunikasi dengan Allah SWT. Kita solat, kita guna bahasa apa? Kita guna bahasa Arab. Untuk itu, bila kita nak teruskan pembelajaran kita, saya suka nak menitik beratkan supaya kita fahami bacaan kalimah syahadah kita yang kita ucapkan selalu, baik dalam solat maupun di luar solat. Kerana apa? Ya, kalimah syahadah ini juga kita kata kunci untuk melayakkan seseorang itu mendapat syurga dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau nak masuk Islam mesti mengucap 2 kalimah syahadah. Dan sudah pastilah seseorang yang nak masuk Islam, dia sebelum mengucap 2 kalimah syahadah, dia sendiri telah meyakinkan diri dia bahawa Islam ni benar dan dia nak masuk Islam. Dan kita tahu rukun Islam yang pertama adalah kalimah syahadah. Maka untuk itu, mari kita lihat sepintas lalu
makna kalimah syahadah. Kerana apa? Kerana kita hendak ucapkan kalimah syahadah ni dengan penuh kesungguhan dan dengan penuh kefahaman. Bukannya kita lafaz ucap tapi tak begitu pasti maknanya. Baik, perhatikan sama-sama. Dan ini juga kaedah kita belajar bahasa Al-Quran ini. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, kita perhatikan sepatah demi sepatah. Ashhadu, apa makna ashhadu? Aku bersaksi. Ashhadu, aku bersaksi. Jadi hamzah di atas alif bagi atas tu a tu ashhadu, a tu aku. Ashhadu, aku bersaksi. Baik, yang ini dia kategori fa'il, tapi dia punya fa'il mudhari' pula. Tadi kita dah dengar fa'il madhi, ini fa'il mudhari'. Apa makna fa'il mudhari'? Perbuatan yang sedang kita buat. Juga bermaksud perbuatan yang sentiasa kita buat. Fa'il mudhari' juga maksud perbuatan yang akan kita buat. Jadi kalau kita kata fa'il mudhari', ini panggil present tense. Perbuatan yang sedang kita buat. Sentiasa kita buat, akan kita buat. Jadi aku bersaksi. Kalau orang terjemah aku sentiasa bersaksi. Betul itu. Ashhadu, aku bersaksi. An bahawa. Apa makna an? Bahawa. Ini kategori harf. Dan harf yang memberikan penekanan. Bahawa. Kadang-kadang ada terjemah bahawasanya. Ashhadu, aku bersaksi. An bahawa. An bahawasanya. La. Apa makna la? Tiada. La tiada. La harf. Ini dia panggil harf nafi. Perkataan kategori harf. Tadi kita dah jumpa perkataan isim, fa'il, harf. Ini pun kategori harf. La tiada, ilaha Tuhan yang disembah. Tuhan yang disembah. Baik, perkataan ilaha ini isim. Kategori isim, nama. Dan kita terjemahkan dia Tuhan yang disembah. Kadang-kadang terjemah Tuhan yang layak disembah. Jadi perkataan ilaha, Tuhan yang disembah. Illa, melainkan. Illa, melainkan. Illa, melainkan. Ini haraf. Illa, melainkan. Allahu, Allah. Isim. Perkataan Allah juga isim. Noun. Dan dalam kitab-kitab disebut juga lafzul jalalah. Lafaz perkataan yang menunjukkan nama Allah yang maha tinggi. Allahu Allah. Baik, seterusnya. Wa ashhadu. Wa dan. Ashhadu, aku bersaksi. Aku bersaksi. Jadi ini pun fa'il mudhari'. Tu aku. Ashhadu, aku bersaksi. Anna, bahawasanya. Anna, bahawasanya. Muhammadan, Nabi Muhammad. Muhammadan, Nabi Muhammad. Rasulullah. Mas kalian, inilah cara kita yang kita kata nak belajar asas bahasa Al-Quran dan asas bahasa Arab. Ini bahasa Arab untuk kita fahami bacaan solat, nak fahami bacaan Quran, dan insya-Allah melalui kaedah ini juga kalau kita belajar baca hadis, kita pun nak tahu sepatah-sepatah apa yang Nabi sebutkan, apa yang Nabi katakan. Maka vocabulary kita ni biarlah daripada Al-Quran, vocabulary kita daripada bacaan solat, vocabulary bahasa Arab kita daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca, yang kita dengar. Supaya apa? Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lafazkan, kita fahamkan nanti.
Mungkin kita tak faham lagi apa yang cakap sembang-sembang tepi jalan ke. Sabarlah. Itu bahasa Arab komunikasi. Tetapi yang lebih penting, apa yang kita ucapkan dalam solat, mungkin yang terkait dengan doa yang kita baca. Baik, ini dua kalimah syahadah. Kalau kita perhatikan, kalimah syahadah ni, ada berapa perkataan? Asyhadu, satu, an, dua, la, tiga, ilaha, empat, illa, lima, Allahu, nah, kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa satu lagi, asyhadu, dua, anna, tiga, Muhammadan, empat, Rasul, lima, Allahi, Allah. Enam. Sebenarnya 12. 6 campur 6, 12 patah perkataan. Jadi untuk itu, kita sebenarnya kena menghafal. Kita kena menghafal. Apa makna asyhadu? Aku bersaksi. Apa makna an? Bahawa. Apa makna la? Tiada. Ilaha, Tuhan yang disembah. Illa, melainkan. Illa, melainkan. Allahu, Allah. Itu adalah kita kata rangkap yang pertama dalam kalimah syahadah. Dan bagi semua nak belajar, berusahalah untuk belajar tulis juga. Sebenarnya kitab-kitab rujukan banyak. Di pasaran pun ada. Saya boleh share dalam WhatsApp group, tak ada masalah. Yang pentingnya kita usahakan biar kita belajar untuk menulis sendiri. Kalau kita tuliskan sepatah demi sepatah dengan kita mengerti, faham maknanya, moga-moga bila kita hafal tu sungguh-sungguh, waktu kita mengucap syahadah, tak kira lah dalam solat atau di luar salat, apatah lagi di penghujung hayat kita nanti, kita lafazkan tu dengan penuh faham dan mengerti dan penuh keyakinan. Jadi kita selalu baca tahlil macam mana? La ilaha illallah. La, tiada ilaha yang disembah, illa, melainkan, Allahu, Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi kita nak sebut dengan kita faham dan mengerti. Muhammadur Rasulullah. Kalau kita baca secara ringkas, Muhammadur Rasulullah. Jadi kenapa tak sebut Muhammadan? Jadi ini dia panggil, kena belajar ilmu nahwu dalam bahasa Arab ini, ya. Kalau sepintas lalu di sini asyhadu anna, perkataan anna ini dipanggil perkataan haraf, haraf yang akan membaris ataskan isim lepasnya. Jadi anna Muhammadan. Jadi Muhammadan dia jadi baris atas ni. Dia tak boleh Muhammadun di sini, ya, kerana anna menjadikan isim baris atas Muhammadan. Selepas anna. Tapi kalau kita baca Muhammadur Rasulullah, ayat by itself, dan Al-Quran pun ada Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jadi ayat itu bermula dengan Muhammadur Rasulullah. Jadi Muhammadun, jadi sambung kerana ada tajwidnya di situ, Muhammadur Rasulullah. Baik, jemaah sekalian, untuk malam ni itulah saya ingin dedahkan pendekatan yang sebenarnya simple, mudah untuk kita belajar bahasa Al-Quran ini, ya. Yang pentingnya apa? Kita bila belajar kena berikan tumpuan. Seeloknya mencatat. Kalau anda boleh rakamkan, nanti boleh buat ulang kaji sendiri, itu lebih baik, ya.
Kemudian kita berusaha untuk share dengan orang. Kalau bahasa Nabi SAW, Nabi kata apa? Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Kita dah belajar berapa ayat? Tadi ayat surah Al-Qamar. Kita belajar satu ayat tapi berulang 4 kali. Itu bonus tu. Sebenarnya kita belajar 4 ayat. Ayat yang ke-17, ayat yang ke-22, ayat yang ke-32, ayat yang ke-40. Nabi kata apa? Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Bila kita sampaikan kepada orang, kita dah buat apa yang Nabi suruh. Nabi kata apa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka walaupun satu ayat, tapi yang kita ajar itu adalah kalam Allah. Now kalimah syahadah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu, apa makna ashhadu? Aku bersaksi. Tu aku, ashhadu, aku bersaksi. Baik, saya tambah sedikit lagi. Dalam perkataan ashhadu tu, kalau tu kita gantikan dengan nun, nashhad, kami bersaksi. Kalau tu ataupun nun tu diganti pula dengan ya, yashhadu, dia bersaksi. Dari sudut bahasa macam tu. Ya, yashhadu, dia bersaksi. Kalau gantikan dengan huruf ta pula, tashhadu. Dia punya makna pula, ta tu engkau bersaksi. Tashhadu. Jadi kalau fi'il mudhari' di bahagian depan perkataan fi'il tu ataupun belah kanan tu, kita kata depan lah, daripada kanan ke kiri. Kalau ashhadu, aku bersaksi. Hamzah ada atas alif tu. Ashhadu, aku bersaksi. Kalau ganti dengan nun, nashhadu. Nun, nashhadu, kami bersaksi. Kalau ya, yashhadu. Ya, dia bersaksi. Kalau ta, tashhadu, tashhadu, engkau bersaksi. Jadi dari sudut bahasa Arab, kalau kita nak kenal fi'il mudhari', dia punya cirinya adalah ganti nama, dia panggil isim dhammir, ganti nama yang berada dalam perkataan fi'il itu berada di sebelah kanan, itu di awal. Kalau di sini hamzah berada di atas alif yang berada di sebelah kanan sekali. Ashhadu, aku bersaksi. An, bahawa la tiada ilaha, Tuhan yang disembah, illa, melainkan Allahu, Allah. Tentu kan kita dapat tahu makna dia. Lepas ni usahakan untuk tulis sendiri. Kalau ada whiteboard kat rumah tu, tulis kat whiteboard. Senang. Dah selesai tulis, padam. Tulis mula lagi. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa tu dan ashhadu, aku bersaksi. Anna, bahawasanya Muhammadan, Nabi Muhammad, Rasulu, pesuruh Allahi, Allah. Maka dah 3 ayat dah. Baik. Ini dah pukul berapa dah? Dah dekat suku. Baik, saya nak kongsikan satu ayat lagi supaya hari ini kita belajar satu ayat lagi, 4 ayat yang terkait dengan Al-Quran ini. Tadi kita diberitahu oleh Allah Ta'ala, Quran ni mudah untuk diambil pelajaran dan ingatan. Kemudian kita nak belajar satu ayat lagi yang Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Baik, terjemahan umum dia, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Ayat daripada surah Muhammad, surah yang ke-47, ayat yang ke-24.
Baik, terjemahan. Afala. Afala yatadabbaruna. Baik. Di sini perkataan afala ni ada 3 perkataan sebenarnya. A bagi atas tu di sini bukan aku. Di sini a by itself apakah. Dalam catatan ni dia panggil hamzah al-hamzah hamzah istifham. Dia kata hamzah tu berada atas alif tu dia panggil hamzah. Orang Melayu kita sebut kata alif. Sebenarnya perkataan huruf ni adalah hamzah berada di atas alif. A ni satu perkataan pertanyaan. Istifham tu mana pertanyaan. Apakah? Adakah? Fa. Ni warna biru ni kan. Fa maka. Fa maka. La tiada. La tiada. Apakah maka tiada? Yatadabbaruna. Tadi kita dah sebutkan yatadabbaruna, kalau ada ya di depan ni dia, tetapi di sini ada dia punya pedoman. Ya di depan, ada waw nun di belakang. Waw nun di belakang ni menunjukkan ramai atau banyak. Jadi dia bila ramai jadi mereka. Dia mereka. Mereka tadabbur. Mereka tadabbur. Mana apa? Mereka memerhatikan. Mereka memikirkan, mereka ambil pelajaran, mereka ambil ingatan. Kalau bahasa Inggeris dia kata they ponder. Ponder ni apa? Memberikan perhatian, memberikan tumpuan. Maka apakah maka tiada mereka tadabbur, mereka ambil pelajaran. Ya tadabbaruna ni fi'il apa? Fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' maksudnya apa? Sentiasa. Apakah tiada mereka sentiasa ambil pelajaran Al-Quran akan Quran itu? Ya, apakah tiada mereka ambil pelajaran, ambil ingatan Al-Quran itu? Ya. Am atau ala atas, ala atas, qulubin qulub. Baik, dalam bahasa Inggeris qulubin diterjemah hearts, H-E-A-R-T-S, hearts. Kalau bahasa Melayu kita, saya guna kalimat jantung kolbu. Kalau orang nak sebut hati, hati nurani. Jadi di sini, bila disebut qulub, qulubin, heart bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu, jantung kolbu, hati nurani. Apa fungsi jantung kolbu dalam Al-Quran yang Allah sebut ni? Maka kalau kita meneliti Al-Quran, ada ayat lain Allah kata qulubun ya'qiluna biha afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Maka apakah tiada mereka berjalan di atas muka bumi? Ia ada bagi mereka itu qulub ya'qiluna biha, mereka mengerti dengannya, mereka berakal dengannya. Jadi qulub nak faham mengerti, maknanya kita kena berfikir. Jadi qulub fungsinya untuk mengerti dan faham. Nak mengerti dan faham kena berfikir. Macam mana proses berfikir? Nanti kita bincang dalam sesi lain. Jadi Allah tanya di sini am ala qulubin aqfaluha, atau atas qulub, hati nurani, akal fikiran, aqfalu tutupan. Ataupun kunci. Aqfalu tutupan, kunci, hanya. Hatunya. Ataupun qulub tu ada kuncinya, ada tutupannya, yang menutup, yang menghalang. Jadi kalau tengok dalam bahasa Melayu punya penterjemahan tadi,
Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka, itu hati nurani mereka terkunci. Hati nurani mereka terkunci. Mana tak upaya nak memahami dan mengerti akan Al-Quran itu. Maka Allah tanya, maka apakah tiada mereka tadabbur, mereka ambil pelajaran, mereka ambil ingatan, mereka ambil pedoman akan Al-Quran itu, atau mereka tak buat itu kerana atas hati nurani, atas jantung kalbu, atas akal fikiran mereka ni, minda mereka ni, mind, the thinking faculty, akfalu, tutupan-tutupan hanya. Ni mana satu ni Allah kata, pasal apa tak nak ambil pelajaran? Jadi bagi kita, Allah Ta'ala telah ciptakan kita, Allah beri kita akal fikiran. Elok jugalah saya sentuh sikit. Yang kita katakan tadi, qulub adalah jantung qalbu, hati nurani, akal fikiran. Bagaimana akal fikiran itu berfungsi? Pertama sekali, otaknya mesti sehat. Otak dia mesti cergas, jangan dirosakkan fungsi otak tu. Jangan dirosakkan sama ada dengan arak ke, minuman yang memabukkan ke, dadah ke. Jangan bagi accident sampai otaknya pecah, pendarahan. Maka otak mestilah otak yang sehat, cerdas, yang waras. Otak saja tak cukup. Otak adalah tempat kita menyimpan ilmu, maklumat. Kita belajar dari sudut sains bahawa ada memory cells. Maka ilmu tu disimpan dalam otak. Jangan otak kosong, tak ada ilmu. Maka kita adakan majlis ilmu supaya apa? Nak masukkan otak tu dengan ilmu. Macam mana nak masukkan otak dengan ilmu? Melalui panca indera. Apa panca indera kita? Mata melihat, telinga mendengar, kemudian kita menghidu ada bau, kemudian kita boleh rasa dengan lidah, masin, manis, dan kita juga rasa dengan kulit kita, rasa sejuk, rasa panas ataupun rasa kasar. Jadi bila kita punya panca indera itu berfungsi, maka boleh kita masukkan ilmu. Kalau ilmu dah disimpan dalam otak, dalam ingatan kita, nak keluarkan macam mana? Kita bercakap. Kita boleh tulis, kita juga boleh guna sign language, body language. Maka bila all these thing ada dan dia berinteraksi atau berfungsi, maka bolehlah kita mulakan proses berfikir dengan teratur. Maka untuk itu hari ini kita memikirkan apakah makna ayat ini. Apakah, fa maka, la tiada. Mata kita melihat tulisan ni macam mana, telinga kita dengar apa bunyinya, bagaimana rupa bentuk yang tertulis di dalam kitab, dalam mushaf. Apakah, fa maka, la tiada. Kita boleh tulis sendiri supaya kita tahu macam mana tulis dalam bahasa Arabnya, apa makna dia, bahasa Melayu kita. Ya tadabbaruna, kita perhatikan ya di depan, waw nun di belakang, itu pedoman mereka itu. Mereka tadabbur, mereka ambil pelajaran. Al-Quran, Quran itu. Jadi alif lam tu itu, the Quran. Am atau, ala atas. Qulubin, jantung kalbu. Jadi sebenarnya qulubin ni kalau kita nak dia panggil apa? Belajar setingkat lagi. Qulubin dia adalah isim. Kemudian dia ni dalam bentuk jamak, plural. Jadi jamak dia panggil plural, Dan apa mufrad dia? Qalbun. Satu, mufrad, singular, qalbun. Kalau qulubin, ini adalah jamak. Dan sebenarnya ini dalam kategori jamak taksir. Apa dia jamak taksir apa semua nanti kita belajar kemudian, Akfalu, tutupan hanya. Maka Allah tanya, maka apakah tiada mereka tadabbur, mereka ambil pelajaran akan Al-Quran itu, atau mereka tak ambil pelajaran, mereka tak ambil ingatan, tak ambil pedoman. Kerana apa?
atas minda mereka, atas akal fikiran mereka, jantung kalbu mereka, hati nurani mereka ni ada tutupan-tutupan yang menutupnya. Jangan kita tutup minda kita. Jangan kita tutup minda kita. Jangan kita terperangkap dalam keadaan orang yang mengunci mati akal fikiran atau minda, tak mau mendengar kebenaran. Jemaah yang dikasihi sekalian, ya sekarang dah hampir 10.30 ya. Kelas ni tak boleh lama-lama. Kalau lama-lama ngantuk. Namun ya disebabkan kita ni online, kalau ada yang nak interaksi, manalah tahu ada soalan-soalan yang sangat critical atau burning question, well kita punya host Captain Captain Khairul, kalau ada orang nak bertanya bolehlah buka mic dia, bolehlah, ataupun nak memberikan sedikit komen pandangan ke kelas pertama. Saya dipahamkan Google Meet ni dia tak limit masa dia kepada sejam saja, sebenarnya boleh extend lagi. Jadi kalau ada yang nak bertanya atau ada yang nak memberikan pandangan komen, saya kira bolehlah. Jadi ingat beberapa ayat yang kita telah pelajari tadi, surah Muhammad ayat yang ke-24, surah Muhammad surah yang ke-47, dan kita juga tadi telah meneliti ayat daripada kalimah syahadah, dan kita juga tadi di peringkat awal telah meneliti ayat daripada surah Al-Qamar, ayat yang sama bunyinya tapi berulang-ulang sebanyak 4 kali. Semoga sedikit perkongsian pada malam ini dapat merangsang kita untuk terus berusaha mempelajari dan memahami Al-Quran. Yang penting ingat apa Nabi kata, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Hari ini secara asasnya kita dah belajar beberapa ayat, maka sampaikanlah kepada rakan-rakan ataupun mungkin di kalangan anak beranak kita, kerana Allah kata wa anzir ashiratakal aqrabin, dan beri ingatlah kepada teman sepergaulan kamu yang rapat. Begitu juga kalau kita nak bertazkirah, ingat mengingat pun Allah kata apa? Fadzakir bil Quran, maka beri ingatlah dengan Al-Quran. Maka kita bila beri ingat orang dengan Al-Quran, sebenarnya dia memberi kesan kepada jiwa orang beriman. Kesan macam mana? Allah kata wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Bila dibaca ke atas mereka akan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, telah menambah ia akan mereka keimanan. Maka sebenarnya bila kita belajar Al-Quran, sebenarnya orang beriman menandir. InsyaAllah itulah yang sempat kita kongsikan pada malam ini. Semoga ada manfaat kebaikannya. Baik, kita buka sedikit sesi ini. Kalau ada yang nak respon, silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Ikuan. Ya. Okey, cuma saya ucap terima kasih lah sebab Alhamdulillah lah kelas yang Datuk handle sekarang ni. Ni siapa ni? Minta maaf, saya tak perasan siapa ni tadi. Ikuan, Datuk, Ikuan. Ikuan. Okey, so saya Alhamdulillah lah saya baru tag Datuk 2-3 hari lepas rancangan negara kita sedang menghadapi COVID-19. Dan sebelum ni saya memang ikuti Datuk lah, pergi ke dalam camp dengan Datuk Sama. Jadi sekarang pun sebab saya sibuk dengan di kelas lain kan, jadi saya kepada Datuk, Alhamdulillah audien ramai 30 orang. Jadi rasanya macam Alhamdulillah kelas ni bagus, dihandle secara online lah, sebab kalau handle secara fizikal kadang-kadang susah sekali. Jadi dengan ada platform yang ni banyak beri manfaat lah kepada kami semua lah. Okey, terima kasih Alhamdulillah. InsyaAllah saya akan war-war jugalah kepada grup-grup saya untuk join kelas online ni. Dan akhir sekali saya kepada rakan-rakan yang kat sini, mungkin ada yang daripada
tentera dan sebagainya. Saya sendiri berpesan kepada diri saya sendiri lah, dan kepada rakan-rakan lain, sebab di akhir zaman ni sekarang kita susah nak cari orang yang ikhlas betul-betul nak mengajar kita. Jadi kalau ada yang ikhlas betul-betul yang mengajar kita, ambil peluang itu. Sebab saya hampir 10 tahun saya mencari orang yang betul-betul yang nak bawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi semogalah platform yang Datuk buka kat ni, dan saya pun baru kenal Datuk lebih kurang 4 bulan 5 bulan itu. Okay, ada peristiwa itu. Jadi saya rasa memang I'm sorry to say lah, sebab hari ni memang payah nak cari yang walaupun golongan yang itu dia bertaita agama, tapi kalau kita orang yang mengajar itu tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala, memang ilmu tak akan masuk kepada kita. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Semoga Datuk diberi kekuatan untuk berdakwah walaupun tidak dikenali ramai. Saya pun Allah aturkan perjumpaan yang dengan Datuk tempoh hari. Jadi saya syukur pada Allah Ta'ala, dan itu sahaja komen saya lah. Mudah-mudahan jelas ini berterusan. Mungkin akan datang Datuk boleh rekod, dia ada button rekod kat situ, so boleh kita simpan untuk sebagai wishing itulah. Okey, itu sahaja bagi saya, dan terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah, itulah itu sudah ikhwan ya. Jadi berapa kita bertahun lah berbantu-bantu untuk kita sama-sama mempelajari Al-Quran. Sebab Al-Quran ni selagi hayat di kandung badan ni, kalau kita belajar memang tak habis. Namun kita ambil peluang untuk tumpukan, kita dapatkan asasnya. Kalau panjang umur, saya akan teruskan dan kita akan ambil pendekatan baby steps, orang kata lah. Sedikit demi sedikit. Kalau terasa laju tadi, minta maaf jugalah. Tapi bagi saya ulang-ulangkan kenapa? Supaya kita boleh grab asasnya, dan insya-Allah dari masa ke semasa, kalau nak perkongsian bahan rujukan tu boleh. Nanti kita boleh share dekat WhatsApp group atau tempat mana, sebab most of yang hadir ni mungkin ada dalam grup-grup yang terkait, dan we can share ya. Termasuklah tadi ada bacaan solat punya material ya. Sebenarnya ada banyak dah bahan-bahan yang ada di dalam, kita kata bentuk soft copy di hujung jari saja. Maka yang pentingnya kita put effort together, dan apa yang kita pelajari kita untuk hafalkan dia, amalkan dia, dan minta Allah Ta'ala bagi barakah insya-Allah. Ada sesiapa lagi yang nak respon? Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Siapa tu? Major Jeffrey ya? Tapi saya tengok ni Tengku Johan tu yang saya tanya tu. Betul. Saya rasa berusaha hatilah kelas pertama hari ni. Ya, alhamdulillah. Semoga untuk minggu-minggu akan datang kita dapat teruskan lagi lah Datuk. Tu je lah daripada saya. Ya, alhamdulillah ya. Okey, itulah saya kata, kalau kita tak mulakan, dia tak ada permulaan kan. Tapi kalau kita dah mulakan, insya-Allah ya, dari masa ke semasa kita perkasakan lagi ya. Saya pun tengok alhamdulillah ada lebih kurang dalam berapa orang ada 30 orang lebih kurang Yalah, saya pun tak perasan ada 32. Alhamdulillah Okey, ada lagi yang lain mau respon? Kenapa dia orang dah buka tu, mikrofon pun ada kan, ada kan nak cakap, kita bagi peluang lah Okey, saya pun tak pandai macam mana nak scroll, nak tengok siapa-siapa lagi yang dalam senarai ni Okey, tuan-tuan dan puan, saya kira pada malam ini alhamdulillah itulah pertemuan kita yang pertama.
dan kita akan usahakan dalam kesempatan akan datang untuk kita sambung berikut dan seterusnya. Saya akhiri dengan kita baca doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami minta mohon kepadamu ya Allah agar Engkau memperlihatkan kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran. Berilah kekuatan dan keupayaan kepada kami untuk mengikut kebenaran itu. Perlihatkan kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan. Berilah kekuatan dan keupayaan kepada kami untuk meninggalkan kebatilan tersebut. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bantu kami, jadikan kami semua ini orang yang suka dan cinta kepada keimanan. Hiasilah keimanan itu dalam hati jiwa sanubari kami. Bantu kami, jadikan kami semua ini orang yang benci dan tidak suka pada kekufuran, kemaksiatan dan kedurhakaan. Tetapkan kami di atas jalan yang lurus yang Kau ridai di dunia dan di akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum.